satu ajaran yang sesat. Cuma apabila bagaimana orang nak deal dengan ni, kenapa saya juga bersetuju untuk Syiah bahaya dalam negara ini, saya akan pergi kepada poin lain. Kerana masalah Syiah bila dia wujud dalam negara-negara orang Islam, mereka tidak tahu untuk wujud secara harmoni. Di Pakistan berlaku pertempuran, pembunuhan. Di Iraq hanya kerana orang itu namanya Abu Bakar dan Omar, dia dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini, Dr. Asri menuduh Syiah berbahaya dalam negara Islam kerana tidak tahu hidup secara harmoni dengan membawa contoh konflik sektarianisme Syiah dan Sunni di Timur Tengah. Lalu Dr. Asri mencipta cerita bahawa pengikut mazhab ini tidak tahu hidup secara harmoni. Padahal dari dahulu hingga kini, Dr. Asri sendiri terkenal sebagai penganut ajaran sesat Wahabi dan mempunyai rekod tidak harmoni dalam politik, sosial dan pemikiran agama sehingga disekat dari berceramah. Mana hak ni kita tak mau main naik Kedah. Orang-orang dia Fathul Bari, Datuk Asri itu lah Dr. Asri macam semua ni orang-orang Wahabi. Kita tak mau. Depa ni main nak basuh Serangan gerombolan Wahabi ke atas tanah Hijaz. Di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah karangan Mufti Makkah Syekh Zaini Dahlan, penerbit Darussefaka Istanbul, Turki, tahun 1978, muka surat 18, pengarang menyatakan, "Hadza hasil ma kana fi qissatil Wahabi bighayatil ikhtisar walau bashil kalam fi kulli qadiyah latal." Ini adalah kesimpulan dari apa yang terdapat dalam kisah Wahabi secara ringkas jika dibentangkan nescaya menjadi panjang. Wa kanat fitnatuhum minal masaibil lati asiba biha ahlal Islam fa innahum safiku kasiran minad dima' wa antuhibu kasiran minal amwal wa amma dararuhum wa tatayyara syararahum. Fitnah mereka adalah salah satu musibah yang menimpa umat Islam. Mereka menumpahkan banyak darah dan menyamun banyak harta. Banyak kerugian telah terjadi dan kejahatan mereka menyebar. Wa kasirun min ahadithin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiha tasrih bihadhil fitnah ka qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan fitnah ini sebagaimana sabda baginda, yakhruju unasun min qibalil masyriqi wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama maraqas sahmu minar ramiyah simahumut tahliq. Akan keluar dari arah timur orang yang membaca Al-Quran, tidak menembusi leher mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembusi binatang buruan. Tanda mereka adalah gondol kepala. Kecaman Ahlus Sunnah terhadap ekstremisme Wahabi. Oleh kerana golongan Wahabi ini tidak tahu hidup harmoni dalam masyarakat berbeza pendapat, maka golongan ini dikecam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, Allamah Ahmad bin Muhammad Al-Sawi menafsirkan ungkapan parti setan di dalam ayat ke-6 surah Fatir sebagai golongan Wahabi. Di dalam kitab tafsir As-Sawi yang ditulis oleh Al-Allamah As-Sawi, penerbit Matba'ah Al-Azhariyah Mesir, cetakan pertama tahun 1926 Masihi, muka surat 255. Wa qila hadhil ayah nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab wal sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahidun al-an fi nazairihim wa hum firqatu bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahhabiyyah yahsibuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallahi ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun nas'alullahal karim ay yaqta'a dabirahum. Dikatakan bahawa ayat ini diturunkan mengenai orang Khawarij yang memutarbelitkan tafsiran kitab dan sunnah dan menghalalkan darah serta harta umat Islam, seperti yang dilihat sekarang ini di kalangan sebanding dengan mereka
dan mereka itu adalah gerombolan di negeri Hijaz. Mereka dipanggil sebagai Wahhabiyah. Mereka mengira bahawa mereka berada di atas sesuatu, melainkan bahawa mereka adalah pendusta. Syaitan telah menggoda mereka dan membuatkan mereka lupa peringatan Tuhan. Itulah dia parti setan. Ingatlah, parti setan adalah parti yang kalah. Kita meminta kepada Allah yang Maha Tinggi untuk memotong akar umbi mereka. Dr. Asri adalah mufti kontroversi. Bagaimanakah Dr. Asri boleh menuduh pengikut mazhab Syiah tidak tahu hidup secara harmoni, sedangkan dirinya sendiri adalah mufti yang paling kontroversi di Malaysia, sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat berbilang kaum. Antara kontroversi yang timbul ialah Dr. Asri pernah dikaitkan dengan fahaman Wahhabi dan aktiviti terorisme. Contoh yang lain pula ialah kontroversi puisi pagi Jumaat pada 21 April 2017 yang menimbulkan kemarahan masyarakat India. Dalam satu dokumen yang beredar di internet mendedahkan bahawa kerajaan negeri Johor mengharamkan Dr. Asri dari berceramah di negeri tersebut atas sebab 6 alasan. Lalu bagaimana mungkin individu ini boleh menuduh golongan lain tidak harmoni sedangkan dirinya sendiri tidak demikian? Toleransi agama di Republik Islam Iran. Iran, negara majoriti Syiah yang bertoleransi dengan masyarakat dalam dan luar negaranya. Minoriti Ahlus Sunnah dapat menikmati kehidupan yang harmoni di Iran dan inilah yang jarang mendapat liputan media tempatan. Masyarakat Muslim Sunni di Iran memiliki masjid mereka sendiri, misalnya Masjid Jami' Makki Zahidan yang merupakan masjid terbesar Ahlus Sunnah di Iran. Malah terdapat juga masjid yang diabadikan dengan nama Khalifah Umar dan Abu Bakar. Demikian juga terdapat nama jalan yang mengabadikan nama Khalifah Abu Bakar dan Umar. Di peringkat antarabangsa pula, Iran telah membantu Palestin dari dahulu hingga sekarang dari sudut persenjataan dan dana. لدعمكم الشعبي والرسمي وقد التقينا بالمسؤولين وسماحة القائد في إيران وتفاهمنا كيف نتعاون في معركة الإعمار. Tidak ada masalahnya juga untuk Iran mengirim duta bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ke Kerajaan Kesultanan Melayu Brunei Darussalam. Pembunuhan di era hanya kerana orang itu namanya Abu Bakar dan Omar, dia dibunuh. Entah dari mana Dr. Asri memungut cerita ini. Yang pasti ia adalah fitnah terhadap Syiah. Dalam satu eksperimen sosial yang diterbitkan oleh saluran YouTube Umar Faruq, seorang pemuda Sunni turun padang masuk ke kota Karbala dan memperkenalkan namanya sebagai Umar Faruq. Hasilnya, masyarakat awam di Karbala memberikan reaksi yang harmoni dan tidak timbul isu diskriminasi sedikit pun, tidak seperti yang digembar-gemburkan oleh Dr. Asri. عمر فاروق اهلا وسهلا شرف بعد عمر يوم اهلا وسهلا شرف يا قلبي اهلا وسهلا بعد عمر لا سواي اسمه عمر انسان يحاسب على اعماله مو على
أفعاله أو اسمه أو كذا. حتى لو يكون اسمه عمر فاروق يعني شنو؟ لأن أنا اسمي عمر فاروق. الشرف. شكرا. تشربون شاي أجيبكم؟ شرفنا نجيب لك. لا والله خلي يجيب لك شاي. ايش اشربك والله؟ والله شربت. والله ايش اشربك؟ والله شاي. عمر فاروق هو هذا انت شلون عرفت؟ اهلا وسهلا بس لأن أنا اسمي عمر فاروق ولا بشكل؟ على راسنا صراحة. من عيوننا والله وحق هذا الحسين وهذا ابو الفضل عباس. هل عادي أكون في كربلاء؟ هذه المسألة لا قول لي الصراحة. بكربلاء وتكون ببيوتنا وتكون بأي مكان. أنا سني. أهلا وسهلا. أنا رايحك شيعة. لا مو الشيعة. أنا عايش بالشمال مناطق سنية. أنا شيعي. أنا عندي أصدقاء اسمه عمر عادي ما عندي مسكن. الأسامي هذه والألقاب تعود. بس هو سني يمكن يكون. وإن كان سنيا هذا الرجل إمام للسنة وللشيعة. أخوك عمر فاروق. أنا محمد الأنصاري ونتشرف بكم. شكرا. زوارا أنتم أهل الخليج كلكم. تفضلوا يا أهل البيت وأنا خادم الكبر. ما عندنا مبدأ التفرقة أبدا. دين لله. الطائفية هي أنا أعتبرها دخيلة مو للإسلام. مو أساس. مو أساس الإسلام. وإنما الأساس هو التسامح. Kesimpulannya, tuduhan Dr. Asri bahawa Syiah tidak tahu hidup secara harmoni adalah jauh dari realiti sebenar. Fakta sejarah menunjukkan Syiah menjadi mangsa serangan di sepanjang zaman setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Syiah yang menyerang pihak lain. Barangkali tohmahan Dr. Asri itu bertujuan menghasut kebencian atau menimbulkan keresahan masyarakat terhadap Syiah sekaligus mengangkat dirinya sebagai wira di kalangan masyarakat. Namun realiti yang ada sekarang ini, kumpulan Wahabi yang dilihat tidak dapat hidup secara harmoni di mana jua mereka berada dengan ideologi yang kerap menyesatkan pihak lain.